Wa tushtaratu an-niyatu, dan disyaratkan niat inda zabihi, ketika mana penyembelihan. Illam yasbiq ta'yinun, sekira mana tidak didahului oleh ta'yin. Jadi syarat, ni masuk Imam Nawawi nak membahaskan tentang syarat bila mana seorang itu nak melakukan penyembelihan ibadah korban. Maka syaratnya, kata Imam Nawawi, di ketika mana menyembelih. Kalau kata itu bukan hewan yang dah ditakyin lah, maksudnya kalau bukan nazar lah. Tapi kalau kena nazar, dia memang dah takyin dah, kan? Ini penyembelihan yang bukan nazar. Kalau kata nazar, dia sudah takyin. Maksudnya walaupun ketika sembelih itu dia tak niat, tak apa. Sebab apa? Sebab waktu dia bernazar tu dia dah niat dah. Dia tunjuk, dia niat, kata ini kambing ini demi Allah aku nak sembelih tu ni. Maka memadah dah. Waktu mana nak sembelih dia tak niat lagi pun tidak disyaratkan. Kerana sudah memadai dengan niat ketika mana dia bernazar menentukan haiwan, kambing, lembu dan sebagainya waktu mana dia bernazar tersebut. Kemudian wa kadza in qala ja'altuha adhiyatan fil asahi, dan sedemikian lagi lah, yakni disyaratkan juga sekiranya qala, berkata seorang itu, ja'altuha, aku menjadikan haiwan ini seperti kambing ataupun lembu, udhiyatan, udhiyah. Jadi kalau seorang itu kata macam ni, kata aku nak jadikan kambing ini sebagai udhiyah, sebagai sembelihan kurban, maka ketika mana nak sembelih nanti disyaratkan baginya untuk meniatkan ketika mana sembelih. Jadi dua pendapat ini, dua surah ini fil asahi, pada pendapat yang asah, pada kaul yang asah. Jadi ada dua. Yang pertama, syarat niat ketika mana sembelih. Kalau kata dia itu tidak takyin, kan, dia tak takyin lah, maksudnya bukan korban lah, bukan nazar lah, bukan korban yang nazar, dia tak takyin. Maka niatnya ketika mana nak sembelih. Yang kedua, dia sebut macam ni, dia sebut aku jadikan kambing ini sebagai nak buat sebagai korban. Maka bila dia sebut macam ni pun, ketika mana nak sembelih nanti disyaratkan untuk niat pula. Kerana niat itu tidak memadah lah. Istilahnya niat itu ataupun perkataan dia tersebut tidak memadah. Itu fil asahi, pada qaul yang asah. Maksudnya pada muqabil asah memadah lah. Kalau kata dia kata ni kambing ni aku nak buat korban, kan, kemudian nanti waktu mana nak sembelih nanti tak niat pun tak apa dah. Itu maksudnya pada qaul yang muqabil. Pada muqabil asah maksudnya dah memadah. Jadi pada qaul asah tak memadah, maknanya mesti dia kena niatkan pula. Kemudian wa in wakala bizabihi nawa inda i'ta'il wakil au inda zabihi. Dan sekiranya mewakilkan seorang itu mewakilkan bizabihi dengan menyembelih, dia wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Jadi ini seperti mana ibarat Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, kan, in ahsana zabha, kalau kata dia itu orang yang cantik sembelihannya. Kalau kata tak cantik, dia wakil kepada orang lain untuk sembelih. Maksudnya kalau semua orang, bukan semua orang yang boleh menyembelih, jadi dia wakilkan kepada orang lain untuk sembelih lembu tersebut. Baik. Jadi kalau kata wakil macam mana? Wa in wakala bizabhi, dia tak sembelih sendiri, dia wakil kat orang. Ini yang terjadilah pada tempat kita inilah, yang kebiasaannya diwakilkan untuk sembelih. Jadi bukan kita sendiri. Kalau semua orang, bukan semua orang itu yang disembelih korbannya sendiri, tapi dia wakilkan kepada tok imam, wakilkan kepada ustaz untuk sembelih. Jadi macam mana? Ataupun bilakah waktu dia nak niat, kalau kata dia wakil sembelih itu kepada orang yang lain. Wa in wakala bizabi, kata Imam Nawawi, dan sekiranya seorang itu mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, nawa inda i'ta'il wakil, nescaya dia niatkan inda i'ta'il wakil, di ketika memberikan wakil. Maksudnya waktu mana dia nak wakilkan tu, ada niat masa tu, dia niat masuk wakil.
Maksudnya saya ni mewakilkan kepada seorang, kita wakilkan kepada orang lain. Kita kata, ustaz, ini lembu ataupun ini korban bagi nama saya, atas nama saya wakilkan kepada ustaz untuk menyembelih. Jadi niat itu ketika mana mewakilkan tersebut sudah memadah. Ataupun kalau tak niat pada ketika mewakilkan untuk sembelih, niat inda zabihi, niat ketika mana sembelih. Maksudnya ketika mana wakil kita tolong sembelih tu, ustaz yang kita dah wakilkan sembelih, kita niat waktu tu, tak ada masalah juga. Sebab tu bab ini kita perlu memberi perhatian yang lebih, kerana terjadi ya perkara yang baru-baru ni, kerana dia nak membaca terlalu lama nama-nama yang dia nak wakilkan tersebut, maka ketika mana dia menyembelih, takut lembu tu dah mati dah. Kerana terlalu lamanya kita nak membaca nama yang ada di kertas tu, sampai lembu yang diikat itu pun sampai mati ya. Itu tak sepatutnya terjadi lah. Baik. Jadi niat ni ketika mana sembelih pun boleh, sebelum pun tak apa. Jadi orang yang wakilkan kepada orang yang nak sembelih, dia niat masa ketika wakil sudah. Masa dia nak sembelih tu dia tak niat pun tak apalah. Jadi yang nak niat masa sembelih tu siapa? Orang yang wakil tu lah. Jadi dia niat, hari ni lembu aku wakilkan sembelih untuk nama si Fulan. Kalau ada 7 nama, dia sebutkan nama tu. Walaupun sebelum dia sembelih tu pun tak apa. Sebelum dia sembelih tu pun dia sebut. Tak semestinya kena tengok darah nah. Ini tak semestinya. Sebab itu ini kita nak sebut ibadah korban ni tak sama dengan ibadah yang lain. Korban ni dikirakan seperti mana puasa. Kalau kata ibadah yang lain, kita niat itu mesti dalam waktu ibadah. Seperti mana semayang, kita niat ketika mana takbiratul ihram, masuk dah dalam ibadah tersebut. Tapi korban walaupun belum kita sembelih, belum kita masuk dalam ibadahnya, kita kita niat di luar pada itu pun dah memadah. Itu yang disebutkan oleh fuqaha kita lah, ulama-ulama fiqh. Sama seperti puasa kan, kita niat malam puasa, kita niat sebelum kita puasa kan, malam kita puasa, selepas daripada subuh itu baru start kita puasa. Tapi kita niat malam, lepas tarawih kita niat, esok kita tak niat, ada sah. Padahal niat kita tu bukan waktu puasa lagi, sebelum lagi pada ibadah puasa tersebut. Jadi korban pun dikirakan kepada situ. Jadi bukan mestinya waktu kita sembelih itu nak kena niat, tak semestinya. Tapi kalau nak niat waktu sembelih pun tak ada masalah. Ini qaul yang asal lah. Qaul yang asal. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, walahul aklu min udhiyatin min udhiyati tatawwu'in wa it'amul aghliya la tamlikuhum wa ya'kulu sulusan fi qawli nisfan wal asahu wujubu tasadduqin bi ba'diha wal afdalu bi kulliha illa luqman yatabarraku bi akliha. Baik. Walahu, dan boleh bagi seorang tersebut, jadi bagi orang yang melakukan korban, al-aklu makan min udhiyati tatawwu', daripada sembelihan korban yang sunnah, jadi boleh dia makan. Bahkan dianjurkan, disunatkan untuk seorang yang melakukan korban untuk makan daripada daging ataupun hewan sembelihan korbannya, walaupun satu suap sahaja daripada daging tersebut. Kenapa? Untuk tabarruk, kena mengambil keberkatan daripada hewan korban. Sebab sembelihan korban dia tak sama dengan sembelihan biasa. Sembelihan korban adalah ibadah. Tujuan kita adalah ibadah untuk mendapatkan thawab, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembelihan biasa, itu bukan tujuan untuk kita ta'abbud, bukan tujuan kita untuk ibadah ataupun ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan melakukan sembelihan korban, orang yang melakukan ibadah korban, boleh baginya untuk makan daripada haiwan daging korban yang disembelih tersebut. Melainkan korban yang nazar, korban yang wajib tak boleh. Tapi korban yang sunat boleh, bahkan dianjurkan, bahkan disunatkan kepadanya untuk makan walaupun sedikit.
Wa it'amul aghniya, boleh bagi kepada makan orang-orang kaya. La tamlikuhum, tak boleh memiliki. Maksud memiliki ni apa? Bil bai' wa ghairihi, dengan dijual ataupun selainnya, tak boleh lah. Nak jual tak boleh. Tapi kalau nak sewa, nak pinjam, pinjam. Kan sewa. Kalau pinjam boleh. Mengambil manfaat tu boleh. Tapi kalau nak jual tak boleh. Misalnya kita dapat daging, kita yang buat korban ni, kita ambil bahagian kita, kemudian kita pergi jual. Kita buka kemah tepi rumah kita, depan rumah kita. Kita jual pula daging korban tadi. Boleh tak? Tak boleh, hukumnya haram. Tetapi kita yang menerima daging korban, haiwan sembelihan korban orang lain, kita boleh nak jual. Itu perbezaannya. Kalau kita sendiri ambil daging korban yang kita tak boleh jual. Tapi kita menerima daging korban yang orang lain buat, itu boleh kita jual. Itu perbezaannya. Tapi kalau bagi pinjam, boleh kan. Daging korban kita, kemudian kita bagi pinjam benda yang lain, seperti kulit lah biasanya, untuk diambil manfaat. Nanti dia bagi balik kat kita kulit tersebut, maka hukumnya boleh. Wa ya'kulu sulusan wa fi qaulin nisfan, dan makanlah seorang tersebut, iaitu orang yang buat korban, sulusan 1/3, wa fi qaulin nisfan, dan pada satu pendapat nisfan, setengah. Jadi 1/3 ini yang kebiasaan kita lakukan pada tempat kita. Jadi daripada satu bahagian lembu dibahagi 1/3 1/3. Satu daripada 3 tersebut ambil kepada tuan korban, 2/3 lagi dibahagikan kepada fuqara, asnaf, orang kampung, masyarakat dan sebagainya. Jadi pada satu kaul kata 1/3, pada satu pendapat kata nisfan. Nisfan ni setengah. Jadi banyak lagi lah, boleh makan sampai setengah pun boleh makan. Wal asahu wujubu tasadduqin bi ba'diha. Kata Imam Nawawi, wal asahu, dan pendapat yang asahnya, itu pendapat yang kuat lah. Kita dah sebut dah, asah ni adalah beberapa wajah, beberapa pendapat daripada ashab Syafi'iyah. Dia dua pendapat ataupun beberapa qaul daripada ashab Syafi'iyah, yang mana lawan baginya itu pun terjadi dalil yang kuat juga. Jadi dalil, dua-dua dalil kuat. Maksudnya muqabil asah pun ada dalil yang kuat. Asah lebih kuat lah maksudnya. Itu. Jadi asah ni bukan qaul Imam Syafi'i sendiri, tapi asah ni adalah qaul ashab, iaitu ulama-ulama Syafi'iyah, sama ada daripada anak muridnya yang dipanggil sebagai ashabul wujuh, ataupun murid pada muridnya lagi, ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi pada qaul asahnya kata Imam Nawawi, wujubu tasadduqin bi ba'diha, wajib disedekahkan bi ba'diha, dengan setengah daripadanya. Jadi pendapat yang asah mesti juga kena sedekah. Ini sedekah daging mentah tadi, memang kena wajib lah sedekah ni. Wajib sedekah, walaupun kita boleh buat makan apa semua, tapi tak boleh kita ambil semua, itu haram lah. Itu tak ada apa, tidak mendapatkan tujuan ataupun maksud daripada kita menyembelih ibadah korban. Kita buat ibadah korban, sebab kita buat ibadah korban ni, kita nak menyatakan apa? Supaya orang yang tidak mampu juga dapat merasai makan daging korban, walaupun setahun hanya sekali. Tapi kalau kita buat, semua bakal ambil pada tuan lembu, tuan yang buat korban saja, tanpa sedekah kepada fuqara wal masakin, masyarakat setempat, maka tidak dapatlah ataupun tidak hasillah daripada tujuan seorang itu buat korban itu sendiri. Tak hasil lah. Mesti wajib untuk sedekahkan juga, walaupun sedikit. Itu. Kalau kata dia tak sedekah, semua sama sekali tak sedekah, maka dianggap tidak sah ibadah korbannya tersebut. Wal afdalu, kata Imam Nawawi, wal afdalu,
bikulliha, dan afdalnya bikulliha, dengan kesemuanya disedekahkan, illa luqman yatabarraku biakliha, melainkan satu suap yang dia mengambil berkat untuk memakannya. Jadi yang paling afdalnya mana? Bukan makan 1/3, bukan makan setengah, tetapi adalah menyedekahkan kesemuanya, melainkan mengambil satu suap saja. Jadi satu suap ni tak banyak lah tuan-tuan. Satu suap ni sikit lah. Kita kurang daging banyak tu je. Itu je, banyak tu yang kita ambil. Kan segenggam je kita ambil. Yang lain, bahagian yang lain tu semua kita sedekahkan. Itu afdal. Tapi jarang lah orang boleh buat ni kan. Kadang dia berkira-kira juga. Sebab tu ibadah ni tak boleh kita berkira-kira. Walaupun kita bayar satu tumpuk 700, 750, 800 kan. Allah dah aku bayar sampai 800 ringgit kan daging, takkan dapat segenggam je. Tak, ini memang ibadah. Jadi ibadah yang perlukan kepada mal ya. Ibadah yang mulakan kepada harta. Sebab tu kita kena serahkan ataupun nak hasil daripada pahala kena korbankan tu lah. Sebab tu yang afdalnya kata Imam Nawawi, yang paling afdal adalah kita ambil sahaja satu genggam untuk kita tabaruk memakannya, sunat. Kemudian yang lain, yang lainnya itu kita sedekahkan ke semuanya. Itu pendapat, itu yang afdalnya di dalam kita melakukan ataupun mengagihkan daging daripada haiwan korban tersebut. Okey, di dalam syarah Mahalli Kanzur Raghibin disebutkan dalilnya daripada hadis ya. Kerana memakannya itu, kata Imam Mahalli, masnunatun, disunatkan. Kama qalahu fi asli Raudah. Ruwayal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min kibdi udhiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daripada hati, limpa ataupun hati daging sembelihan haiwan kesembelihan korban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil mengatakan afdalnya kita sedekah ke semuanya, melainkan kita mengambil satu suap, satu genggam ataupun satu suap saja untuk kita mengambil tabaruk. Kerana Nabi SAW juga ketika mana baginda melakukan sembelihan korban, baginda juga mengambil sedikit sahaja untuk makan daripada korban tersebut. Habis. Wa yatasaddaqu bil jildiha aw yantafi'u bih fil isti'mal wa lahu i'aratuhu duna bai'ihi. Jadi kata Imam Nawawi lagi, wa yatasaddaqu, hendaklah seorang itu bersedekah, bijildiha, dengan kulit daripada haiwan korban tadi, aw yantafi'u bih, ataupun mengambil manfaat dengannya, fil isti'mal, pada penggunaan. Jadi kulit daripada kambing, kulit daripada lembu, kulit pada kerbau, kulit biri-biri, kulit unta yang kita buat korban tadi, macam mana kita boleh mengambil dah? Kita kena sedekah juga. Sama seperti daging jugalah. Jadi hukum benda yang boleh makan, selagi mana boleh makan, kita kena ambil. Melainkan yang tak boleh makan lah bulu, ekor bulu tu, bulu di ekor tu ataupun tanduk, itu boleh kita, lebihan-lebihan yang tak boleh dimakan ataupun tak boleh diambil manfaat, maka kita kena tanam dia lah. Tapi selagi mana perkara itu boleh dimakan, bahagian tersebut boleh dimakan ataupun boleh diambil manfaat dengannya, maka hendaklah kita sedekah. Seperti kulit, setengah daripada tempat orang makan kulit tersebut, kulit lembu, kulit kambing kan, orang makan. Setengahnya tak makan, tapi dia mengambil manfaat kulit itu. Dia buat gendang, dia buat kompang dan sebagainya lah. Macam-macam lah dia kulit itu dia ambil, dia proses. Ada yang makan dia buat keropok, ada yang dia buat masak lemak kan, dia masak gulai dan sebagainya.
Jadi kulit ni sama seperti isi juga. Kulit sama seperti isi. Kulit dan juga bahagian-bahagian yang lain. Yang selain daripada isi daging tu, lain daripada daging, hukumnya sama seperti daging pada kita nak sedekah dan sebagainya. Jadi kita kena sedekah juga kulit ataupun mengambil manfaat dengan kulit tadi. Kan? Seperti apa? Walahu i'aratuhu, boleh diberi pinjam. Diberi pinjam kulit tersebut. Diberi pinjam. Boleh. Tapi kita nak jual tak boleh. Nak jual kulit tersebut tak boleh. Sama seperti daging. Daging kita nak jual pun tak boleh. Itu juga kulit kita nak jual pun tak boleh. Wallahu alam. Sampai situ saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pembahasan nanti tentang anak wa waladul wajibah yuzbahu walahu aklu kullihi. Ini pembahasan nanti tentang korban yang nazar. Haiwan yang nazar itu mempunyai anak ataupun hamil. Jadi hukum anaknya itu macam mana? Wallahu a'lam bishawab.